Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Bila nak masuk syurga, dia kena bersih semua. Bersih pegangan kita. Dia panggil aqidah. Simpulan iman, aqaidul iman. Bersih juga amalan-amalan yang zahir kita melalui ibadat-ibadat yang kita lakukan itu. Dan bersih juga amalan yang batin kita melalui perasaan hati kita tu, ikhlasnya, tunduk kepada Allah Ta'ala-nya. Itu dia panggil, 3 komponen tu kena jelas. Jadi dalam kitab kita ni, Anak Kunci Syurga ni, Syekh rahimahullah ta'ala menulis kitab ini dimula dengan perbincangan tentang akidah, tentang tauhid. Jadi dalam bab aqaidul iman, dalam bab simpulan iman ini kita telah belajar bahawa dalam mukaddimahnya, iaitulah tentang bab apa dia pegangan seorang muslim itu. Sambungan kita lagi, iaitulah tentang manusia ni dia kena kenal Allah, dia kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia kena kenal agama dia. Kalau tak kenal Allah, kita nak sembah siapa? Kalau tak kenal Rasulullah, kita nak ikut siapa? Kalau tak kenal agama, kita nak berpegang dengan landasan mana? Jadi 3 komponen mesti kena kenal. Bila kita belajar tentang Allah, maka di sana ada beberapa perbincangan. Di antara perbincangan yang disebut di sini pada kali ini, iaitulah tentang tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatannya, ataupun disebut dengan nama tauhid ar-rububiyah, tentang ketuanan Allah. Allah Ta'ala ni tuan segala benda. Bumi, langit, dunia ni hak milik dia. Itu dia panggil ketuanan. Ketuanan maksudnya Allah Ta'ala ni milik dia semua dunia ni. Semua perbuatan ini di bawah kuasa Allah. Itu dia panggil ar-rububiyah. Fi rububiyatihi wa uluhiyatihi, yang kita selalu dengar baca. Dan bahawa Allah Ta'ala itu ketunggalan, yakni esa dia, tunggal, tak ada sekutu. Ia pada segala perbuatannya, semua amalan dia, semua af'alullah, Allah Ta'ala yang esa yang melakukannya. Maka tiada ada yang menjadikan melainkan Allah. Semua benda ni Allah Ta'ala jadikan. Dan tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Dan tiada yang menghidupkan melainkan Allah. Dan tiada yang mematikan melainkan Allah. Dan tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang memberi manfaat melainkan Allah. Dan tiada yang memberi mudarat melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang menjadikan sakit melainkan Allah. Maka kita tahu dah, semua benda ni Allah Ta'ala yang jadi, di bawah kuasa Allah. Maka hantu, kena hantu. Kena, siapa dia kena hantu? Kita nak cabar hari ni, siapa dia kena hantu? Saya tak tahu apa kena hantu. Dia tahunya hantu ni satu benda yang ditakut-takutkan oleh orang. Tengok tak pernah tengok sekali abuk. Kan ada orang tengok sini hantu? Tengok dah? Mana? Ada, dia tengok toko kayu je. Dia tengok tunggu kayu tu lari tengah malam. Dia kata hantu. Tunggu kayu pergi tengok esok, mana ada hantu? Pelesit. Pelesit ni apa benda pula ni? Jin, duduk kacau orang ni. Dan Tok Keramat. Allahu Akbar. Tok Keramat ni apa? Macam kita pergi dekat kubur-kubur. Dia kata ini wali besar ni. Dulu dia berjalan boleh terbang atas angin, tak payah naik kapal terbang. Jalan atas air, tak payah naik boat, terus terbang lalu. Ini dia panggil Tok Keramat. Kita tak tahu-tahu pun, orang cerita. Sebab itulah zaman wali-wali ni, bila kita baca sejarah dia yang ditulis oleh penulis-penulis ni, Allahu Akbar, pelik-pelik lah cerita dia. Macam satu mitos, satu benda yang tak wujud. Sampai peringkat dia cerita seorang syekh tu, dia boleh lontar, dia boleh tapar malaikat sebab ambil nyawa orang. Hebat tak hebat ni. Jadi cerita ni, cerita Tok Keramat ni. Dan cerita Tok Nenek. Apa dia Tok Nenek? Bukan Tok Nenek kita ni, atuk ni, opah ni, bukan tu. Tok Nenek ni maksudnya orang-orang yang dianggap mempunyai kuasa tertentu.
Nak lalu dekat kubur orang keramat ya, kena tabik dulu. Tok, nak lalu ikut ni. Pergi dekat sungai, nak mandi, tabik dulu. Tok, minta izin mandi. Dulu, orang nak mandi kena minta izin dengan sungai. Sekarang ni tak ada. Nak mandi, 50 sen. Itu dia panggil. Itu bukan tok keramat itu tabung keramat nama dia. Lain tak? Tabung keramat. Nak mandi, tandas, nak buang air, 30 sen. Itu bukan tok keramat, itu tabung keramat. Pasal boleh duit. Yang tok keramat ni, yang bahayanya bila kita nak lalu ni. Nak buat padi ke, nak apa benda ke, kena minta tabik dengan atuk-atuk ni dulu. Ini dia panggil yang membawa kepada syirik. Maka semua ni hantu, pelesik, tok keramat, tok nenek tiada memberi bekas mereka itu pada mendatangkan penyakit dan tiada juga untuk menyembuhkannya. Tak payah. Ini tidak bila sakit tak bawa buah limau lah. Bawa buah tu buah ni pergi hantar ke kubur, pergi hantar ke siapa-siapa di pusu, hantar ke pokok-pokok besar. Semua ni syaitan berlaku ni. Kerana semua ini firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Tanda situ surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 9. Dia ada tulis atas ayat tu 13.29. 13 tu nombor surah. Jadi kalau kita tak jumpa cari, tengok dalam surah berapa, mana surah nombor 13. Jadi letak nama senang, Az-Zukhruf ayat 9. Artinya, dan demi Allah, jika engkau tanya kepada orang kafir Mekah, kalau mu tanya pada mana-mana tok kafir di Mekah, dengan perkataan engkau, siapa yang menjadi langit dengan bumi? Jadi kalau kita tanya kafir Mekah, siapa yang menjadi langit dengan bumi? La yaqulunna Allah, la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Mereka akan jawab, nascaya berkata mereka itu, jawapannya, menjadikan akan dia oleh Tuhan yang tidak ada baginya bandingan, lagi sangat mengetahui. Tengok. Ini Allah Ta'ala cerita, lepas mengetahui tutup kurungan. Tamat terjemahan ayat. Ini Allah SWT cerita kepada kita, bahawa orang-orang kafir zaman dulu, dia mengaku ada Tuhan. Ni Tuhan cerita sendiri. Kalau kita tak percaya, kita kata mana ada. Orang kafir boleh percaya ada Tuhan. Dia pergi tanya kafir yang ada ini tak percaya Tuhan. Kafir hari ini cerita lain. Bukan, tapi kafir dulu, kafir Arab ni. Ni jawapan ni. Quran cerita kepada kita, kafir Arab. Bila mu tanya dia, siapa jadi langit dan bumi? Dia kata Allah. Ni, khalaqahunal azizul alim. Dia tahu sifat Allah Ta'ala pula. Yang sangat gagah perkasa, yang sangat mengetahui. Itu kafir. Di mana dia mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan menjadikan. Bahkan tidak ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah. Kita kena tahulah. Semua buat apa ni? Perbuatan ini kepunyaan Allah. Tidak ada perbuatan yang lain daripada Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. As-Saffat ayat 96. Artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan perbuatan kamu. Jadi kita faham di sini bahawa mazhab Ahlussunnah ni Allah Ta'ala jadikan semua benda. Perbuatan makhluk pun Allah Ta'ala jadi, tapi manusia yang melakukannya. Jadi kita kena faham di situ. Kerana nanti kita akan jumpa dengan golongan-golongan Jabariyah, golongan Mu'tazilah dan lain-lain lagi ajaran sesat yang akan disebut di sini tentang golongan-golongan yang sesat. Itu dia panggil Tauhid Ar-Rububiyah. Kita mengakui tentang keesaan Allah Ta'ala dalam mencipta makhluk, dalam memberi rezeki, dalam mentadbir, menguruskan alam ini. Hak Allah, dia panggil rububiyah. Kategori yang kedua, dia panggil Tauhid Al-Uluhiyah. Tauhid Al-Uluhiyah artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatan hambanya yang disuruh. Ringkasnya, Tauhid Uluhiyah ni, tanda situ, Tauhid tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Hanya tadi ketuanan. Allah Ta'ala itu Tuhan bagi segala bumi dengan langit ini. Uluhiyah mana ketuhanan Allah. Tuhan yang kita nak sembah, yang kita nak puja, yang kita nak minta tolong, Allah sahaja.
Lain-lain itu bukan. Itu dia panggil ketuhanan. Ketuhanan Allah. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan hambanya yang disuruh. Maknanya kita disuruh oleh Allah Ta'ala mengesahkan Allah. Dan bahawasanya Allah Ta'ala ketunggalan ia. Apa makna ketunggalan? Esa dia. Itu makna ketunggalan. Dengan perbuatan hambanya yang disuruh. Maknanya Allah Ta'ala ini yang esa, yang disembah, yang dilakukan segala amal ibadat oleh hambanya. Dipayah segitu. Perbuatan hamba yang disuruh maksudnya Allah Ta'ala yang esa, yang disembah, dipuja dan dipuji oleh hamba-hambanya. Itu. Kalau ada hambanya puji makhluk lain, maka orang itu tidak mengesahkan Allah. Sebaliknya orang itu melakukan perbuatan mungkar, perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Seperti sembahyang, salat. Maka tidak boleh kita salat melainkan kerana Allah. Ini dia naknya uluhiyah, ketuhanan Allah. Segala benda yang kita buat kerana Allah. Tak boleh salat kerana Allah. Jadi kalau kita salat, kenapa pergi salat tu? Sebab nak dapat sampul. Tidak ramai hari ni kita beri salat boleh sampul, boleh kain, boleh apa lagi, boleh nasi bungkus. Tak? Jadi kalau kita salat kerana tu, itu yang kita dapat, bukan kerana Allah. Jadi kena niat betul-betul. Dan jangan kita sujud melainkan akan Allah Ta'ala. Jadi kalau nak sujud, jangan sujud ke makhluk. Sebab itulah tidak ada dalam Islam ini manusia sujud pada manusia, tidak. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah umat lain, raja-raja pembesar-pembesar negara disujud oleh hamba dia. Pembesar-pembesar negeri masuk sujud dulu, barulah tabik. Jadi dalam negara-negara kita ni setakat tabik gitulah. Itu tabik tu pun tak berapa comel kalau kita kira. Pasal apa angkat begitu sangat tinggi. Baik. Dan jangan kita bernazar melainkan bagi Allah. Jangan siapa dia kata, saya kalau dapat mana-mana projek, aku nak sembelih kambing dekat pusu ni. Ini syirik perbuatan macam ni. Nak pergi sembelih kambing atas bukit. Pasal nak jamu jin hatu. Syirik perbuatan. Kalau dia kata aku nak bernazar kalau boleh projek ni, aku nak pergi sembelih kambing, nak jamu pelajar-pelajar pondok. Boleh, buat mari 3 ekor tak apa. Kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau nak pergi jamu jin, nak jamu hantu, nak pergi sembelih dekat kubur, jadi semua itu perbuatan-perbuatan mungkar. Dia mesti dihapuskan. Dan jangan kita kerjakan ibadah melainkan kerana Allah Ta'ala. Dan jangan kita sekutukan akan Allah Ta'ala dengan yang lainnya pada ibadat kita. Abadan. Jangan ibadat kerana Allah, tapi ada juga kerana benda lain. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah. La ilaha illallah. Mungkin tempat kita ni tak banyak dah berlaku. Tapi kalau dulu mungkin ada. Tidak dulu kalau orang nak buat padi, buat apa, pergi sembelih ayam di tengah padang. Ayam putih. Kenapa dia benda? Tak dia sembelih apa? Ayam. Kambing korang tak sini? Sembelih ayam. Ayam putih nak sembelih. Setengah orang tu dia panggil buat pulut kuning. Bagi letak tengah padang. Ni semua ni perbuatan karut. Tak boleh korban. Kecuali oleh Allah. Nak korbankan Allah Ta'ala. Dan jangan kita menyembelih kerana hantu. Dan sembelih kerana tuk keramat dan tuk nenek. Tak boleh. Dan jangan kita harapkan melainkan akan Allah Ta'ala. Dan jangan kita takut melainkan akan Allah. Jangan takut kecuali kerana Allah. Jangan takut kerana benda-benda lain. Dan jangan kita harap melainkan akan Allah Ta'ala. Dan jangan kita minta pertolongan melainkan akan Allah. Jadi pertolongan-pertolongan yang tidak mampu dibuat. Kena faham. Pertolongan yang orang boleh buat, tak salah. Kita nak angkat barang ni. Kita tahu, saudara, tolong angkat. Itu tak ada masalah. Dia kata awak ni syirik dah ni, suruh orang angkat. Mana tu yang mari angkat? Benda-benda tu naik gitu. Tak ada terbaik magic gitu kan. Jadi manusia kena bekerja. Maksud sini tak boleh minta tolong, tak boleh takut, tak boleh harap ni kepada apa. Benda-benda yang tidak ada power, tidak ada kuasa dengan makhluk. Contohnya, bila kita nak satu-satu benda yang besar, ya Allah berilah kepada saya rezeki. Rezeki ni mari daripada tangan Allah ke mari daripada makhluk. Makhluk tak ada kuasa dia nak beri rezeki. Dia pun ambil rezeki daripada Allah Ta'ala. Nak minta anak, contohnya. Berapa ramai orang kahwin tak dapat anak. Nak anak, jangan lagi minta dengan Tok Bomo. Minta dengan Allah Ta'ala. Ya Rabbi,
Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ini doa untuk orang nak anak. Ingat dah, siapa dia tak nak anak, orang kahwin lama-lama tak dapat anak ni, kena ingat. Baca doa ni. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah tinggal aku ni seorang. Duduk atas dunia ni seorang-seorang diri ni macam ni. Wa anta khairul waris, engkau lah sebaik-baik yang memberi pewaris. Beri pada aku anak, 5 orang, 10 orang. Nah, ni masalahnya orang tak ada anak, doa cari bomo nak anak. Orang yang ada anak pula cari bomo macam mana tak dapat anak. Allahu akbar. Tak kena berlaku manusia ni. Hak Tuhan buat. Hak dia yang betul. Jadi semua pertolongan. Kalau benda-benda yang kita mampu tolong, kita boleh minta tolong dengan makhluk. Tapi benda-benda yang di luar kemampuan, lebih-lebih lagi pergi minta tolong dengan orang yang sudah mati. Pergi duduk kat kubur. Tok ayah ni orang keramat dulu ni. Hebat. Tolonglah saya susah. Itu tak. Perbuatan itu salah sekarang. Ini sekarang ni macam-macam kubur ni. Pergi kubur Tok Wali lah, kubur besar lah. Apa kubur lagi ni, duduk sembelih ayat ke apa benda. Salah karut lah kan. Semua benda ni bahaya, dia menjadi syirik. Kerana firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surah Az-Zumar ayat 65. Artinya, dan sungguhnya diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi wahyu pada engkau, uhiya tu diberi wahyu pada engkau, dan pada semua rasul-rasul yang lain yang dahulu daripada engkau, demi Allah, jika mereka menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu dalam ibadat, apa-apa dia buat asyrak, kalau kamu buat benda sekutu pada Allah Taala, nascaya batal segala amal ibadatmu. Habis amal ibadat rusak. Nascaya adalah engkau daripada sekalian orang yang rugi pada dunia dan di akhirat. Tutup kurungan itu, tamatlah tafsir ayat. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah apa tu? Surah Al-An'am ayat 162. Al-An'am 162. Artinya, kata olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Rasulullah, bahawasanya salatku, sembahyang aku, dan sembelih aku, nusuki itu sembelih, ataupun ibadat dia lain, dan hidupku dan matiku, semuanya hanyalah untuk Allah Ta'ala. Kalau kita buat untuk orang lain, habis, hancur. Untuk Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian alam ini. Tutup kurungan situ. Ini dia panggil ayat Quran pengakuan. Ataupun kita kata, aku janji kita dengan Allah Ta'ala. Kita berjanji dengan Allah Ta'ala, semua yang kita lakukan ini, solatnya, sembelihnya, ibadat-ibadat yang lainnya, hidup kita, mati kita, hanya untuk Allah. Jangan beri serah pada makhluk lain. Jadi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni panjang. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Artinya, dan apabila engkau berkehendak nak minta sesuatu, apabila engkau nak memohon sesuatu dengan Allah, dengan sesuatu, maka minta oleh kamu dengan Allah. Minta dengan Allah, jangan minta dengan benda lain. Jangan doa angkat tangan minta dengan siapa-siapa, tok nenek, tok keramat, jangan. Dan apabila engkau berkehendak minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah Ta'ala. Fasta'in billah, minta tolong dengan Allah. Tanda di buku tu cakap hadis ni, cerita dia panjang daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas ni seorang kanak-kanak yang masih kecil. Dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita didik dia dengan ajaran-ajaran akidah terlebih dahulu. Hai ni. Kita nak tengok ada dua cerita malam ni saya nak bawa. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang didikan akidah kepada anak-anak. Kita salah. Ibarat pepatah Melayu kata, bukan salah ibu mengandung,
Kalau salah ibu mengandung, jawabnya keluar ikut jendela, ikut tingkap. Nah, tak boleh keluar ikut pintu dah. Sunsang. Kalau zaman dulu mungkin mati dah mak dia. Bila keluar tak keluar anak, mati. Nak belah sampai ni tak ada orang pandai dah. Tapi yang salahnya asuhan. Bila nak menakutkan anak, gila pergi. Hatu mak kopeng ada situ. Kalau anak cerdik sikit dia tanya, mak, hatu mak kopeng tu tina ke jatah? Mak dia apa pening? Muka tak dia tengok. Lawa kau uduh. Sudah. Dia takut tak jegelih. Anak dia kata rasa-rasa lebih kurang dengan mak ya comel. Baru pening mak dia tak. Tak ada. Kita dah menakut-nakutkan anak-anak kita dengan benda yang tidak ada fakta. Yang tak boleh menanam akidah dia. Ini jadi bahaya. Takut. Lagi-lagi. Sana ada tunggu besar. Budak takut. Mari pula dengan cerita dalam TV hari ini. Banyak cerita-cerita hatu karut ni. Semuanya merusakkan kepahaman akidah. Tengok ni. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu hari aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia naik kenderaan sekali dengan Nabi. Nabi kata apa? Ya gulam, hei anak, aku nak mengajar kepada kamu beberapa kalimah. Anda saja. Aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimah yang kamu kena ingat. Ihfazillah yahfazka. Nabi kata kamu jaga hak Allah, Allah Taala jaga kepada kamu. Kita jaga hak Allah, solat kita, puasa jaga, akhlak yang baik jaga, Allah Taala jaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga hak Allah Taala, kamu akan dapati Allah Taala beradab dengan kamu. Maknanya segala kerja kita buat di bawah pimpinan Allah, Allah Taala akan bimbing kita. Wa iza sa'alta, baru jumpa hadis ni. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta tolong, minta dengan Allah. Jangan minta dengan jin, minta dengan hantu, jangan. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolong dengan Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa'lam, ketahuilah wahai anak, kalau semua manusia ini berkumpul untuk memberi manfaat pada kamu satu benda, lam yanfa'u, mereka tak mampu nak beri manfaat kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Betul tak betul? Betul. Tengok bila orang besar-besar sakit, semua doktor pakar seluruh dunia dibawa jemput mari. Pakar daripada orang putih, orang hitam, orang kelabu, semua mari berlaku di sini. Tapi sembuh tak sembuh penyakit dia? Tak sembuh, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kalau nak kira pakar, tak ada. Dan kalau boleh ada pakar, tak matilah dia kan. Ni mati berapa ramai ada orang sudah besar-besar mati. Wa ila istawa ala yadhkuru bi syai'in. Kalau mereka berkumpul nak beri mudarat pada kamu, mereka juga tak mampu beri mudarat. Dengar cerita Ghulam, budak yang kena panah. Ingat tak? Kau tak ingat dah? Kena ingatlah cerita sedap ni. Kan budak seorang tu, bila dia belajar sihir, lepas tu dia masuk Islam. Raja nak bunuh dia. Bawa naik atas bukit. Campur atas bukit. Belum campur atas bukit, askar jatuh habis dah. Mari angin tolong. Budak ni balik relax aku. Jumpa pergi istana. Saya balik pula. Raja kata, balik pun lah budak awal ni. Esok bawa naik perahu pula. Pergi tengah laut. Campur dalam laut. Sampai tengah laut, mari pula ombak. Tergelai habis buat-buat askar. Dia balik. Pergi jumpa pula. Saya ada lagi. Penipal lah raja. Apa tak boleh buat? Akhir dia kata, kalau nak suruh aku ni mati senang ya. Membuat palang tinggi salib, letak aku atas palang, panggil semua orang. Kamu kata Bismillahirrabbilghulam, dengan nama budak ni, dengan nama Tuhan budak ni, panah kena dia. Tengok, seluruh umat satu dunia berkumpul nak menghancurkanmu, tak akan boleh. Ini didikan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Dia tanam akidah dalam diri anak-anak supaya mereka ni tahu bahawa yang kita kena takut Allah. Di hadapan kita ada pengawasan Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat duduk jaga kita. Barulah kita sedar. Ni duduk jaga hatu. Apa benda hatu ni? Tak tahu apa. Kalau dia menakutkan hatu, tak dia tengok juga. Kau tengok dia? Tak tengok tak? Hatu kita kata kalau budak nakal, dia tengok mak dia. Mak kata apa? Saya duduk fikirlah hatu mak kopeng ni, hatu pari ni macam mak. Kau tak tutup aurat juga mak dia. Kebetulan mak dia tak tutup aurat juga. Berjambur kita pagi pasar malam. Sedang molek. Cerita yang kedua, ini pelajar-pelajar kena ingat ni. Cerita yang kedua, cerita seorang kanak-kanak nama dia Umar bin Abi Salamah. Tulis nama dia.
Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ni, siapa dia ni? Anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak dia nama Ummu Salamah. Lepas pada Abu Salamah wafat, mati, Nabi kahwin dengan mak dia. Umar ni kecil dia. Bila dia kecil, dia selalu duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata apa? Satu hari dia kata aku duduk main. Duduk main dengan kanak-kanak ni. Biasalah dia ni. Akhirnya Nabi kata, "Udnu ya bunayya." Hei anak, mari sini. Nabi panggil Umar. "Ya bunayya, wasammillah wakul. Wasammillah wakul biyaminik." Dia tengok Umar duduk main. Duduk main kat mana? Duduk main dekat makanan. Nabi kata, "Umar, mari sini. Sammillah, sebut nama Allah. Bismillah. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, maka mengikut apa yang ada di depan kamu." Tengok Nabi kita ajar adab. Ajar adab tak ajar adab? Ajar adab. Jadi hadis ni panjang. Hadis Ibnu Abbas tadi, ya Ghulam tadi, telah diriwayat oleh siapa? Oleh Al-Imam Ahmad dengan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Hadis ni pula ni hadis apa ni? Ya Ghulam ni, Umar bin Abi Salamah ni telah riwayat oleh At-Tirmizi dalam Tuhfatul Ahwazi. Dia cerita Nabi kita panggil Umar, suruh mari dekat. Kemudian Nabi kita ajar supaya dia baca bismillah. Tengok, ajar adab tak ajar adab? Ya ajar adab. Hei anak, samillah, maka baca bismillah. Di sini dibahas panjang oleh alim ulama kita tentang adab makan. Ini dengar ni pelajar-pelajar kita ni. Pelajar tua, pelajar muda pun kena dengar semua. Pelajar bandar, pelajar kampung, dengar. Nabi kita ajar bila nak makan, baca bismillah. Jadi ulama kata, itu je bila kita nak makan. Bismillah, makan. Caranya makan, wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Kalau bismillah makan tangan kiri, tak jadi. Nak makan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang ada depan. Jadi kalau ada hiring yang besar gini, jangan pergi cauk hak di sana tu sebab jumpa ayah panggil tak. Itu pelahak nama dia, makan depan. Kalau kena kesambar depan nasi. Tak ada nak buat dah. Buka-buka tengok sambar depan, Allahu Akbar. Kesok sikit-sikit lah tak. Buat lari kau. Kena kau budu. Apa? Masih molek. Jadi itu adab. Jadi adab makan ni, kata ulama dalam hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ni, dia kata apa? Nak makan baca bismillah. Cukup. Cuma Imam Nawawi tambah lagi, dia kata kalau baca bismillahirrahmanirrahim pun molek juga. Tapi asalnya makan baca bismillah. Tapi anak-anak kita hari ni terlebih pula dah. Dulu tak baca bismillah langsung. Hari ni baca bismillah, akak tangan pula doa. Allahumma, baca asal. Doa makan macam mana? Allahumma barik. Habis orang tua bila nak makan, akak tangan doa. Tidak. Yang sunnah Nabi kita ajarnya tadi je, baca bismillah. Jangan jadi budak-budak kita, orang tua-tua nak makan. Salah kau baca doa tengah makan. Tidak salah. Tepat situnya tepat makan. Tidak tepat doa lah lepas ni. Jadi kadang-kadang kita ni terlajak. Tempat Nabi suruh berdoa di akhir solat. Doa minta perlindungan 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Baca ke tak baca? Tak baca situ. Nak sungguh sangat nak berdoa tika. Tanya orang lapar tu nak suruh berdoa. Tengok ni. Ini cerita panjang lah. Jadi dia nak di sini makan. Nabi kita ajak adab. Makan baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Makan ambil apa yang ada depan kamu. Imam Muslim cerita. Seorang laki-laki makan dekat Nabi SAW. Bishimalihi, makan dengan tangan kiri. Berak makan tangan kiri. Macam orang kita hari ni lah. Ni bahaya makan tangan kiri ni. Ramai di kalangan masyarakat hari ni makan tangan kiri. Termasuklah Tok Haji, Tok Lebah, Ustaz habis kena berlakon. Makan, kalau biasanya kalau makan tangan kanan. Tapi kalau nak minum air, perak tangan kiri. Nabi bila tengok orang ni makan tangan kiri, Nabi kata apa? Kul biyaminika. Makan dengan tangan kanan. Qala la astati'. Tak boleh. Dia jawab mulut. Dia kata, saya tak boleh. Biasa tangan kiri lah. Nabi kata la stata'ta ma man au illa al-kibru. La. Nabi kata mu boleh mabuk boleh buat. Tapi kamu sombong je tak nak makan tangan kanan.
Qala, kata di Salamah rawi hadis, fama rafa'a ila fi, bila dia nak angkat pula, nak angkat tangan kanan dia, tak bergerak tangan kanan. Tengok. Ini orang derhaka kepada Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, bahaya tak bahaya? Bahaya. Walaupun dalam sudut makan. Tapi kalau kata makan tangan kanan, ini sunnah, kita kata no, apa salah air makan tangan kiri? Orang ni takbur. Bila takbur, fama rafa', takhir dan angkat tangan tak mampu lagi. Nabi kita ajar kepada hulam, pada anak ini, makan dengan tangan kanan, fa inna syaitana ya'kulu bisimal, syaitan makan dengan tangan kiri. Belajar adab, tengok ni. Hadis ni cukup cantik tuan-tuan muslimin dan muslimat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar Abdullah bin Abbas dalam sudut akidah hanya mantap, dia ajar Umar bin Abi Salamah dalam sudut adab, adab makan. Ini cara dia. Semua adab-adab ni ada diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu benda yang tertinggal. Adab nak masuk tandas, ada. Nak masuk tandas, masuk tangan kaki kiri. Baca doa dulu, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan duduk lama dalam tandas, sudah kerja keluar. Nak keluar kaki kanan, baca doa bila keluar. Itu adab. Kemudian tengah duduk buang air, jangan bercakap dengan orang. Ni tidak kajak telefon pula tengah doa. Relax. Relax pula. Kau lama duduk situ. Jadi ini antara adab-adab yang kita lost, kita tertinggal. Adab Islam. Jadi dalam kita belajar, tengok ni. Dalam belajar akidah, belajar tauhid ni, penting sangat muslimin dan muslimat, penekanan apa yang diajar oleh Nabi kepada ulam, pada anak-anak zaman dia tu, penting sangat kita tekan dalam hidup kita. Kita ajar kepada anak-anak kita dan ajar kepada orang tua-tua kita, supaya mantapkan akidah. Perkara yang ketiga, dia panggil tauhidul asma'i was sifat. Tauhid artinya mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Nah, asma' itu mana nama-nama dia. Sifat, mana sifat-sifat Allah Ta'ala yang sangat mulia. Dan bahawasanya Allah Ta'ala bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan. Sifat yang tak sempurna bukan Allah. Tak situ lalu. Yang layak dengan dia. Yang sempurna dan layak dengan Allah Ta'ala. Tidak dapat terhingga banyaknya. Tak dapat hingga banyaknya. Baiklah. Biasanya kita di tempat kita di Malaysia ni, orang tanah Melayu ni, kita belajar sifat 20. Betul tak? Itu bukan tu je sifat. Itu sebahagian satu juzuk daripadanya. Sifat Allah Ta'ala ni dalam kitab mana-mana pun, dalam kitab Jawi pun dia sebut semua sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan itu adalah Allah. Sifat naqsu kurang bukan. Jadi itu dia panggil, dalam kitab ni kata apa? Tidak dapat dihingga banyaknya sifat Allah Ta'ala, sebagaimana dengan nama-nama Allah Ta'ala juga. Nama Allah Ta'ala yang kita baca dalam hadis, dalam kitab kita tu 99 nama. Kata Nabi SAW, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa dia kira hitung 99 nama ni masuk syurga. Bukan hitung setakat bilang saja. Kalau setakat kita boleh kiranya, huwallahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa ni? Seperti orang nyanyi hari ni, buat nyanyian, buat nasyid. Lah, maksud dia orang yang kira hitung di sini iaitulah faham isi makna Asmaul Husna. Naknya tu beramal dengan apa yang ada di kanan. Kalau setakat kira saja, maka yang boleh masuk syurga pertama siapa dia? Ni, CD ni. Kaset. Tidak dalam CD ni ada Asmaul Husna. Dia dulu mula masuk syurga. Naknya orang ingat nama-nama 99 ni, dia faham apa yang dimaksudkan. Itu baru je betul. Kalau setakat boleh hitung saja, tak cukup. Maka kita kena fahamlah bahawa Asmaul Husna bukan setakat 99, dia lebih banyak lagi. Sebagaimana dalam hadis Nabi, waktu Nabi kita berdoa, Nabi kata, "Mimmastasal tabi fi ilmil ghaibi indak." Aku minta dengan nama engkau yang engkau simpan dalam ilmu yang gaib yang engkau yang mengetahui. Mana ada lagi nama-nama lain. Tapi kalau kita boleh ingat 99 tu, hebat dah tu. Daripada tak ingat langsung. Maka wajib atas kita membenarkan akan segala nama Allah dan semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang tersebut dalam Al-Quranil Karim. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang sebut dalam Quran, kita kena ambil. Dan hadis-hadis yang sahih yang mensifatkan kita, menyifatkan kepada kita akan Allah Ta'ala dengan dia. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dengan ketiadaan menyerupakan dan ketiadaan memalingkan daripada maknanya. Bila kita baca Quran, baca hadis, kita ambil sifat Allah Ta'ala itu, jangan letak sama dengan makhluk lah. Min ghairi tamsil,
wala ta'til. Dia panggil. Min ghairi takyif wala tamsil wala ta'til. Tak boleh kita kata. Kalau kita kata Allah Taala Maha mendengar, sifat Allah Taala mendengar. Kalau nak dengar dengan apa? Kalau manusia dengar dengan telinga, apakah Allah Taala ada telinga? Supaya kita juga. Itu tak boleh. Pasal apa hidup cari benda yang tu? Kita tahu sifat Allah Taala mendengar dia. Dengar. Macam mana sifat Allah Taala? Lagu tu. Nak cari macam mana? Kita tak tahu. Jadi kena ingat. Dan jangan memalingkan daripada maknanya. Jangan ta'til. Jangan kata tak ada makna ni. Allah Taala tak ada, akhirnya tak ada sifat bagi Tuhan. Salah. Dua-dua tak kena berlaku. Jadi kita percaya dengan apa yang disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita melalui riwayat yang sahih. Bahkan kita serahkan hakikat kaifiatnya kepada Allah Taala. Lagu mana sifat Allah? Lagu itulah. Gitu ya kita boleh kata. Jadi kalau kita nak cari, bila cari serupa. Bila serupa tak mungkin sebab laisa kamitslihi syai'un. Allah Taala tak sama dengan apa-apa benda. Jadi kalau kita sebut isbat sifat Allah Taala, macam mana sifat? Seperti hak berikut yang layak dengan Allah. Jangan duduk banding, jangan duduk buat tamsil, jangan buat bandingan dengan makhluk. Kerana seperti tiada mengetahui kita akan hakikat zat Allah, demikian juga kita tak tahu hakikat sifat Allah. Zat Allah Taala kita tahu macam mana, kita kena tahu macam mana kita nak tahu sifat dia. Jadi kata ulama, bercakap tentang sifat seperti kita bercakap tentang zat Allah Taala. Maka kita i'tiqadkan akan bahawa Allah Taala mendengar, ya. Allah Taala mendengar, sifat dia sami'un, mendengar. Tetapi tiada ia mendengar seperti kita. Jangan duk mikir seperti kita. Dan melihat, ya. Allah Taala basir, melihat, ya. Tiada seperti melihat kita. Dan berkata-kata, ya. Tiada seperti berkata-kata kita. Bahkan seperti mendengar dan melihat dan berkata-kata yang patut padanya dengan kebesaran Allah. Ma yaliqu bi jalalatihi wa 'azamatihi, sifat yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah. Letak situ ya kita boleh kata. Kerana tiada mengetahui akan hakikatnya melainkan Allah Taala saja. Tuhan yang tahu siapa dia. Dan kita i'tikadkan bahawa ada bagi Allah Taala muka. Tiada seperti muka hamba-Nya. Letak situ. Pasal apa kita kata? Wajhun. Jadi kita kata macam tu. Tak sama dengan hamba. Dan ada baginya tangan. Tiada seperti tangan yang baharu. Jangan kata supaya orang ada jari lah. Ini salah. Jangan duduk bertamsil-tamsil. Tak boleh. Dan marah ia tiada seperti marah yang lain daripadanya. Tak boleh. Dan turun ia tiada seperti menyerupai dengan turun manusia. Bahkan semuanya seperti wajah, tangan, marah dan turun yang layak dengan kebesaran Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ayat ini dalam surah Asy-Syura ayat 11 ada. Ayat ini kita kena letak dalam kepala kita, kena kunci dalam kepala kita. Bila kita bercakap tentang Allah, tentang sifat Allah Taala, letak dalam kepala yang pertama sekali, laisa kamitslihi syai'un. Allah Taala tidak menyama, tidak sama dengan apa-apa saja. Bila sebut sifat Allah Taala, jangan mikir kepada sifat makhluk. Bukan itu. Macam mana sifat Allah? Lagu itulah. Lagu mana? Lagu dia. Tak ada siapa tahu tentang hakikat zat Allah. Jadi kalau kita kata siapa dia isbat sifat sama dengan makhluk, maka dia jadi ni Daud Al-Jawaribi ni. Ni bahaya ni. Artinya tiada seumpama Allah Taala sesuatu, tidak ada bandingan Allah Taala sesuatu. Dan Allah Taala yang sangat mendengar lagi maha melihat. Itu tutup kurungan tamat terjemahan tafsir ayat. Huraiannya bermula perkataan laisa kamitslihi. Laisa kamitslihi dalam ayat ini tidak ada bandingan Allah Taala dengan apa. Ini menolak akan puak golongan yang menyamakan Allah Taala dengan hamba-Nya. Seperti Daud Al-Jawaribi. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena kenal ni siapa dia Daud Jawaribi ni. Daud Al-Jawaribi ni seorang manusia yang berpegang dengan mazhab Rafidhah dan mazhab Allah Taala berjisim seperti makhluk. Ni. Kata di Mizan Al-I'tidal Az-Zahabi kata ra'sun fil rafdi wat tajsim. Orang yang kepala dalam bab Rafidhah dan dalam bab sifat Allah Ta'ala nya dia ni bersifat Allah Ta'ala ni berjisim seperti makhluk. Dia panggil
orang-orang yang mujassimah. Mujassimah ni maksudnya Tuhan tu serupa orang. Siapa kata orang ni mujassim, orang itu kafir. Wal'iyazubillah. Siapa dia kata Allah Ta'ala ni berjisim seperti makhluk, kafir orang itu. Siapa dia kata Allah Ta'ala ni serupa dengan makhluk, dia panggil musyabbihah. Ini dua golongan sesat ni. Bukan sangat sesat, kafir lagi. Ulama kata. Mujassimah, dia kata Tuhan berjisim seperti orang. Musyabbihah, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini semuanya karu. Al-Jawaribi ni, dia ni ketua bagi orang-orang yang tajsim dalam Maqalat al-Islamiyin. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa Daud Al-Jawaribi ni, dia kata Allah Ta'ala ada jisim macam makhluk. Wa annahu jussatun ala suratil insan. La hawla wa la quwata illa. Kita nak sebut pun takut. Daud kata apa? Allah Ta'ala ni berjisim seperti manusia. Ada daging, ada darah, ada bulu. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalim uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang dituduh oleh Daud ni dengan sesuci-sucinya. Daud Al-Jawaribi ni golongan tajsim yang mengatakan Allah Ta'ala berjisim seperti makhluk. Ini bahaya kafir. Jadi jangan. Kalau orang kata orang ni mujassimah, bila orang kata orang ni sifat Allah Ta'ala tidak menambut tajsim. Tajsim ni orang ni kata Allah Ta'ala ni ada jisim seperti makhluk ni. Barulah dia jadi. Ini kita kena faham. Kerana masalah ni masalah agak susah tu. Daud Al-Jawaribi ni kata apa? Dia kata Tuhan ni serupa makhluk. Dan perkataan wahwas sami'ul basir. Wahwas sami'ul basir. Allah Ta'ala maha mendengar, lagi maha memandang. Ayat ini menolak akan puak yang mengkosongkan sifat Allah Ta'ala, mengosongkan Allah Ta'ala daripada sifat, seperti Jahmiyah. Kita belajar kan dalam siri yang lepas. Al-Jahmiyah itu siapa dia? Tengok dalam muka surat. Muka surat apa dalam kitab kita ni? Muka surat awal lagi ni. Muka surat 3. Al-Jahmiyah ni mereka yang mengikut Jaham bin Safwan. Ia mengatakan Allah Ta'ala ni tak ada sifat. Dia panggil ta'til. Puak-puak ni tak ada sifat. Jadi kita dan firman Allah Ta'ala, Qul id'u Allah aw id'u Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayat ni tanda situ surah Al-Isra ayat 110. Artinya, dan kata olehmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul id'u Allah aw id'u Rahman, ataupun kamu panggil, kami seru akan Allah, atau kamu panggil ya Rahman. Dan dengan bahawa berkata kamu ya Allah, ya Rahman, apa yang kamu nak kamu katalah. Ya Allah boleh, ya Rahman boleh. Maka kamu serulah ia dengan elok. Walahul asmaul husna. Maka ia elok kerana bagi Allah Ta'ala al asmaul husna, nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Tulis, tutup kurungan situ. Dan bahawa segala sifat dan segala nama Allah Ta'ala itu sedia seperti zatnya, tidak ada daripadanya sesuatu yang baru. Wallahu a'lam. Jadi tamatlah perbincangan kita tentang sifat, kaedah memahami sifat-sifat Allah Ta'ala secara ringkas. Jadi cara panjangnya kena tengok dalam kitab lain lah. Jadi dalam kitab ni dia pinjam cara ringkasnya, mudah je. Bila kita sebut nama Allah Ta'ala, kita sebut sifat Allah, kita letak di hadapan mata kita, laisa kamislihi syai'un. Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Jadi apa yang Nabi sifat dengan hadis yang sahih sampai pada kita sebut. Apa yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Quran, kita sebut. Itulah dipanggil pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang dinukilkan dalam kitab kita ni, kitab Anak Kunci Syurga, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, tuan guru kepada tok guru kita di sini, dan dia juga merupakan guru kepada sebahagian besar bagi tuan-tuan guru di pondok-pondok, di sebahagian daripada pondok di Malaysia ini. Jadi akhirnya kita akan masuk pada fasal yang lain, iaitulah tentang perjanjian manusia makhluk ni dengan Allah Ta'ala. Manusia ni duduk di atas landasan fitrah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam perbincangan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.